Assalamualaikum guys, welcome back. Kita bertemu hari ini untuk apa? Of course untuk kita tahu update pasal isu berkenaan dengan Datuk Hatan dengan pembaca berita yang viral baru-baru ni. Isu ni belum padam, luka yang lama belum lagi sembuh. Aku tak boleh lah nak nyanyi penuh, tercekik tekak aku. But anyway, kalau kata sebelum ni aku ada share dengan korang video berkenaan dengan Datuk Hatan yang sekolahkan pembaca berita. Bila kata pembaca berita tu nampaknya macam tak tahu latar belakang pasal arwah Mail Ekspedisi. At least itu berdasarkan intonasi Datuk Hatan lah. Apalah you? Hari ni aku nak share pula kisah dari sudut pandang Datuk Hatan. Dia lepas isu ni viral dan benda semua, adalah seorang hamba Allah ni yang aku rasa mungkin rapat jugalah dengan Datuk Hatan. Dia ada buat penjelasan pasal apa yang jadi dan kenapa Datuk Hatan buat perangai macam tu dengan pembaca berita. Dan individu ni ada berkongsi luahan yang agak panjang dekat social media milik dia, dan aku nak bacakan untuk korang supaya kita boleh faham apa sebenarnya yang jadi melalui perspektif Datuk Hatan ataupun at least sahabat ataupun kenalan Datuk Hatan. Kejadian Datuk Hatan dan pembaca berita itu yang sepatutnya mohon maaf adalah penerbit berita Astro Awani pada hari tersebut kerana beliau bertanggungjawab penuh atas program di bawah beliau seperti menyediakan skrip soalan dan juga memilih panel jemputan yang sesuai dan ada kena-mengena dengan kumpulan ekspedisi ataupun arwah Mail. Jadinya dekat sini dia nak kata Datuk Hatan mungkin kurang sesuai untuk jadi tetamu jemputan untuk bercakap mengenai arwah Mail Ekspedisi. Sejurus selepas saya menonton siaran langsung pada 28 April jam 10.40 pagi, saya terus hubungi Datuk Hatan dan bertanya situasi sebenar. Soalan pertama yang saya ajukan, Datuk tahu ke panggilan tadi live? Jawab Datuk Hatan, apa live? Tak tahu. Biar betul Datuk tak tahu. Tak tahu. Aku tengah baring diorang call tanya soalan. Aku jawab lah macam biasa. Itulah Datuk. Ada orang bijak dulu pernah kata, tak tahu tanya dulu, jangan gomar memandai-mandai. Go. Continue. Kalau kita pun dalam situasi begini, mungkin kita pun jawab macam sembang biasa kawan-kawan. Saya pun jawab dengan Datuk Hatan. Oh ya ke? Dalam pemikiran saya, takkanlah Datuk Hatan tak tahu protokol bila ucapan atau persoalan dalam pertalian, penyiaran TV ataupun radio. Okay, make sense jugalah benda tu kan. Tidak adil satu kesalahan terus dilemparkan kepada artis seperti Datuk Hatan saja kerana beliau tidak minta ditemu bual dalam siaran berita tersebut. Sebaliknya, penerbit siaran berita Astro Awani harus bersedia dengan soalan-soalan dan jawapan untuk diberi pada panel dan pembaca berita pada masa tersebut. Okey, yang itu aku setuju. Sekali lagi aku share dengan korang pengalaman aku waktu aku bekerja dalam bidang hiburan dululah. Aku selaku special officer untuk David Teo sebelum ni. Kalau kata ada orang nak interview dia, aku akan go through dulu soalan tu semua. Lepas tu aku akan discuss dulu dengan person in charge yang panggil David Teo untuk sesi interview. Kalau kata ada apa-apa soalan yang nak ditukar ke, yang nak ditambah ke ataupun macam mana, dan kemudian barulah aku akan brief David Teo pasal soalan tu semua, apa jawapan yang sesuai, dan dekat ujung-ujung tu aku kena sediakan pantun. Lepas tu barulah pergi interview. Jadinya itu sepatutnya proses yang berlaku, tapi tak pastilah sama ada penerbit untuk Astro Awani ni ikut protokol yang sama ataupun tak, wallahu alam. Di mana penerbit tersebut sila tampil buat penjelasan. Saya mewakili Persatuan Konsortium Industri Rakaman Muzik Malaysia, mohon penerbit tersebut tampil menjelaskan pada masyarakat apa yang berlaku pada hari tersebut. TikTok Salimi Abu Bakar. Okay, basically Salimi Abu Bakar ni ialah person ataupun individu yang awalnya tularkan video Astro Awani tu dekat TikTok dia. Jadinya banyak reference yang kita tengok dekat luar tu sebenarnya datang daripada video yang dirakam oleh Salimi ni. By the way, bila kata Datuk Hatan tak tahu itu ialah siaran live, makanya make sense jugalah yang Datuk Hatan bercakap cara pasar macam tu. Tapi benda tu timbulkan satu lagi persoalan. Adakah bila kata dekat depan kamera, Datuk Hatan akan cakap elok-elok, tapi bila kata di belakang tabir, di belakang kamera, makanya Datuk Hatan akan sembang ataupun bercakap cara macam tu? Orang kata tu cara bercakap tu agak kasar lah. Aku tanya je, sebabnya pada aku, depan ke, belakang ke, cara kita cakap tu kena sama. Maksud sama tu ialah we treat people with respect. Kecuali kalau kata orang tu buat taik lah. Masa awal-awal kalau aku dengar pun, aku sendiri pun akan buat taik. So again, benda tu pun kita tak pasti juga. Sebabnya sebelum masuk ke siaran
live tu, sepatutnya akan ada person in charge. For example, macam penerbit ke, dia akan call Datuk Atan for example. Lepas tu dia akan beritahu, okay Datuk Atan, saya daripada sekian-sekian daripada Eswani ni, kita nak interview Datuk pasal arwah Mail Ekspedisi. Tak tahulah kalau kata waktu yang person in charge cakap tu, kalau kata ada tersalah cakap ke, terkasar cakap ke, ataupun mungkin terguris perasaan Datuk Atan waktu tu yang buatkan mood dia tak berapa okey bila kata dia bercakap dengan pembaca berita tu, kita tak tahu. So itu benda-benda yang kita kena korek, kita kena kupas lah. Jadinya memang betul kata Tuan Salimi ni, penerbit kena tampil untuk explain apa yang jadi, dan Datuk Atan pun pada aku kena explain sendiri. Dan let's say kalau kata penerbit memang confirm lupa untuk bagi tahu Datuk Atan yang ini ialah siaran langsung, makanya penerbit perlu, wajib untuk minta maaf juga pada Datuk Atan dan pembaca berita tu, sebab kedua-duanya mangsa kelalaian penerbit. Itu kalau betul macam dakwaan Tuan Salimi itulah. Cuma macam mana pun, aku rasa Datuk Atan tetap kena minta maaf pada pembaca berita, sebabnya itu bukan cara orang yang lebih senior bercakap dengan orang yang lebih muda. Sekali lagi, kalau kata dia korang ajar tu, okay, itu lain cerita lah kan. Nasihat aku pada semua, kalau kata depan orang korang baik, korang sopan santun, korang memang kata tu sedap mata memandang lah kan, dekat belakang tabir tu korang kena lagi 10 kali lagi baik daripada yang korang tampilkan pada orang. Bukannya perangai lagi beruk daripada depan orang. Yang tu aku cakap secara general je lah. Dan akhir kata pepantun, kalau pergi Negeri Sembilan, jangan lupa singgah Seremban. Tak tahu bukan alasan, buka mulut, tanya kepastian. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.